Parti Melayu dah banyak, Datuk. Itu dah pecah perintah Mahathir tu. Hanan no, ni tak ada kena-mengena dengan Dr. Mahathir. Ni masalah Melayu. Masalah Melayu ni, dia suka tidak bersatu. Dia memilih seorang ketua berdasarkan kepentingan dia. Dia bukan memilih ketua untuk kepentingan bangsa dia. Itu sebab Melayu ni berpecah. Saya tak salahkan Dr. Mahathir. Soal Melayu banyak buat parti sekarang. Kan semua orang memilih pemimpin berdasarkan kepentingan dia. Macam saya kata awal tadi lah. Kenapa saya diserang oleh budak itu? Kerana dia fanatik dengan seorang itu. Wahal saya sendiri tak buat kerja bodoh tu. Nak pergi ke mahkamah, nak menunjukkan sikap, menyokong, buka pintu kereta, salam cium tangan, nak bergambar. Saya tak buat kerja bodoh tu. Pada saya, kalau saya sokong, saya sokong. Kalau saya tak sokong, itu hak saya. Ya. Jadi soalnya sekarang, jangan kita salahkan Tuan Dr. Mahathir dalam soal perpecahan Melayu ini. Perpecahan Melayu ini ialah kerana orang Melayu sendiri yang mahu begitu. Kalau Dr. Mahathir buat perpecahan Melayu, Melayu tak mau berpecah, macam mana? Kerana pemikiran Melayu ini, pertama yang dipikirkan ialah nafsu dia. Bukannya kepentingan negara dia. Munir F. Datuk agak PRU 15, siapa yang menang? Adakah PH boleh menang besar? Jika saya punya kajian, PH akan menang besar. Apa sebab saya kata PH? UMNO akan bertanding bersaing dengan PBM. Bersaing dengan PAS kalau dia bermusuh dengan PAS. Tiga ini, UMNO, PBM, PAS bertanding dalam kawasan bagaimana? Majoriti 60% Melayu. 40% bukan Melayu. Dari itu kalau PKR, PH letakkan calon bukan Melayu, saya rasa Melayu pun akan sokong, dia akan menang dalam kedudukan 52%. Kalau letak Melayu 40% bukan Melayu, jadi pengundi tadi menyokongnya, dan 15% Melayu akan menyokong. Jadi pada pendapat saya, PH akan menang besar dan dia akan mendapat lebih daripada 130 kerusi dan pilihan raya akan datang. Jika UMNO dilihat oleh pengundi Melayu sebagai orang yang mendukung biawak hidup, yang mencuci jamban yang ditinggalkan oleh Muhyiddin Yassin. Itu sebab saya awal-awal dah kata supaya UMNO jangan jadi kerajaan, kerana dia tak sampai pun berapa bulan pun. Ini dah penggal keempat, parlimen ke-14. Tahun depan penggal ke-5, parlimen yang ke-14. Maknanya tahun depan kalau lewat pun sampai bulan 9, kita akan adakan pilihan raya. Mohon info tentang Parti Bahtera Sejahtera. Apa parti pun, dia akan dilihat siapa yang parti yang agak lama, yang mempunyai kebolehan yang lebih. Dan juga parti itu bergantung kepada calonnya. Kalau UMNO ni masih letak lagi yang umur 70, 72, 65 ke atas, jawabnya hancurlah. Letak lagi ketua UMNO bahagian yang kelulusan SPM, ketua UMNO bahagian yang lulus LCE, jawabnya tak boleh menang lah. Tutup file lah. Sebab tentulah nanti pihak Parti Pembangkang, khasnya Pakatan Harapan, dia akan meletakkan profesional. Seperti doktor, lawyer, peguam, macam-macam lah profesional, mungkin pensyarah universiti dan sebagainya. Masa itu jadi kita tengoklah macam mana. Datuk, bila pemilihan UMNO akan diadakan? Sebelum Disember tahun 2 tahun depan.
Khairul Anwar, kamu seorang yang menolak PhD. Orang Melayu. You cubalah tengok di Bandar Tun Razak ni. Masa Kamarudin Jaafar bertanding atas tekad PKR, pengundi Melayu 56,000. Cina 44,000. Bukan Melayu. Apabila pilihan raya, menang PKR. Sebab semua 44,000 undi Cina ni, bukan Melayu, bagi pada PKR. Walaupun MP dia tu, calon dia tu Melayu. Buat kerja rumah dulu lah Khairul oi. Atau jumpa saya terangkan secara setentik. Adakah Tok Mat akan bertanding di Parliament Time Februari 15? Mungkinlah dia akan ambil Rembau. KJ bertanding lah di Port Dickson tu. Tengoklah hebat tak, boleh menang ke tak menang di Port Dickson. Kalau saya lah, itu pandangan saya. Saya tak tahu lagi dia bertanding mana. Tapi saya rasa kalau Tok Mat bertanding di Rembau, kemungkinan dia menang besar. Pertama, undi deposit di rantau itu akan membantu dia. Tetapi kalau KJ dihantar ke Port Dickson dan kemudian Anwar balik ke Permatang Pau, saya rasa calon yang baru ini nanti pun akan menimbulkan kesulitan. Amidun Ismail, saya dah kata kalau ikut sekarang ni, ganti Zahid dan ganti Ismail Sabri ialah bawah 60 tahun. Bawah 64 tahun. Antaranya seperti Syamuddin, itu bolehlah. KJ bolehlah. Kalau dia boleh menang pilihan raya kan. Khail Mak, Datuk dekat UMNO akan bertanding blok baru PRU 15. UMNO bertanding atas nama Barisan Nasional lah. Blok baru apa lagi? Dia dah berkatakan dia tidak bekerjasama dengan PBM. Adakah Najib Zahid terlepas dari dakwaan? Lepas dakwaan tak ada, lepas hukum mungkin kot lah. Masalah sekarang pengundi 18 tahun ni, mereka nak lihat bahawa pemimpin yang mereka bawa itu adalah pemimpin yang mereka sokong. Dan saya kata sama dengan 2018, 2022 atau 23, dia akan tetap bahawa pilihan raya itu memilih Perdana Menteri. Bayangkanlah, Ismail Sabri mewakili Perikatan Nasional BN, PI Anwar Ibrahim. Anda ingat siapa rakyat pilih? Jawablah sendiri. Saya malah nak cakap jauh. Ya, Jamalah Al-Sagaf Anwarlah. Okey lah. Datuk, bagaimana MCA? MCA ni dia tak boleh buat apa dah. MCA ni dia tak berubah juga. Pak Long, cara Hamdan ni tak mungkinlah dia boleh menang di Kuala Langat tu. Kalau bukan Xavier pun tak boleh harapan dia menang. Muhammad Yusof, mohon pencerahan kebanyakan cawangan UMNO tak ada benda. Termasuklah cawangan saya. Memang kita hadapi masalah budak-budak muda sekarang tidak ada minat untuk masuk politik. Tak nak ambil kisah soal negara dia, tapi mungkin di luar bandar dia. Kerana mereka telah ditanamkan satu pemikiran baru. Masuk politik, jika masuk UMNO mesti dapat sesuatu. Jadi kalau tak dapat sesuatu, untuk apa dia nak masuk UMNO? Jadi pemikiran inilah yang susah. Saya dulu masuk UMNO, daripada dulu pas sekarang tak ada apa pun yang dapat. Okeylah tuan-tuan, itu sajalah yang saya nak cakap. Yang baik itu daripada saya. Dengan pertolongan Allah, jika ada perkara yang silap dan sebagainya, saya mohon maaf. Itu daripada saya. Sekian, berjumpa lagi di lain masa.